Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-kiram syai'ulillahi lahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya kasihi, yang saya hormati pengurusi Masjid Qaryah 17, Ustaz Raihan, juga yang dihormati Tuan-Tuan Imam, Tuan Bilal, Tuan Syah, ahli-ahli jawatan kuasa masjid, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, terlebih dahulu kita panjatkan kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala di atas limpah kurnianya, maka pada malam ini kita berada di masjid yang mulia dan berkat ini untuk kita sama-sama berjemaah salat maghrib dan seterusnya kita menambahkan ilmu yang berkaitan dengan ibadah yang kita jalankan, yang berkaitan dengan agama yang kita laksanakan dan tunaikan, kewajipan kita. Maka tuan-tuan dan puan-puan, saya nak maklumkanlah, iaitu pada malam ini kitab yang selalu saya baca, saya ingat dah beberapa tahun nak baca kali ini, kitab Kematian dan Alam Akhirat. Kita hentikan sementara lah, walaupun kita boleh sampai ke akhirat, kita berhenti dulu lah. Kita masuk satu kitab baru yang diarahkan oleh Jabatan Agama dan bahagian takmir, dan kitab ini pun dikeluarkan oleh Jabatan Agama, kitab Asas Akidah Takmir yang dikeluarkan oleh bahagian takmir Negeri Sembilan. Nama kitab ini ialah Kitab Asas Akidah. Jadi bulan 11 ni dikatakan adalah bulan Tauhid. Artinya semua masjid yang ada guru takmir mengajar Tauhid. Dah habis Tauhid, besok baru kita pindah balik kita lama ni. Jadi mudah-mudahan dengan kita menghadirkan diri dalam majlis-majlis ilmu seperti ini, kita mendapat banyak ilmu lah, kita mendapat banyak pengetahuan, kita mendapat banyak maklumat. Dengan demikian kita lebih mantap lagi lah dalam keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan malam ini kita masuk pada kitab Tauhid ini, iaitu mungkin dah ada yang mengajarnya di sini, iaitu di sini ada dua guru takmir, pengurusi, ada guru takmir kan, guru takmir satu Ustaz Zahruddin dan seorang saya. Jadi 4 kalilah mengajar Tauhid. Saya belum lagi nak membagi-bagikan bahagian mana yang dia nak ajar, bahagian mana pula yang saya nak ajar. Tapi tak apalah, kita tazkirah, kita ulang-ulang mengajar pun tak apa. Tauhid ni bukanlah satu ilmu yang mudah untuk kita lalui sekali saja tak. Kita mesti melalui berkali-kali supaya betul-betul kita faham apa itu yang dikatakan Tauhid. Sebab Tauhid ni daripada perkataan Arab. Asal perkataan itu ialah perkataan wahada ataupun wahada yuwahidu tauhidan, maknanya mengesakan Allah. Itu Tauhid. Jadi selama ini kita belajar Tauhid, kita belajar tentang ma'rifatullah, kita belajar tentang sifat 20, kita belajar tentang sifat-sifat nafsiyah, sabiyah, ma'ani, ma'nawiyah. Jadi itu yang lebih mendalam lah, tetapi kitab ini akan membawa kita kepada perkara yang mengikut cara metodologi pengajaran daripada yang mudah kepada yang susah. Mengikut pedagogi lah, mengikut pedagogi daripada yang mudah kita pergi kepada yang susah, Jadi kalau kita tak faham,
ada cover lagi lah. Kalau saya kerja ni tak faham, maka Ustaz Zahrudin akan cover balik. Kalau Ustaz Zahrudin tak faham, saya pula cover balik. Kalau tak faham juga tanyalah. Ya? Jadi itu yang penting. Sebab dalam ilmu pengajaran ini kita mesti ada two-way traffic. Two-way traffic ni guru menyampaikan dan pelajar bertanya. Barulah sampai kepada matlamat objektif pengajaran tersebut. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, pada malam ini kita mulakan dengan yang permulaan kitab inilah. Ya. Pertama sekali tajuk dia, mungkin dah daripada dari sebelum ni kan, pengenalan ilmu tauhid. Pengenalan. Makrifah pengenalan, ilmu, kita tahulah apa itu ilmu. Pengetahuan. Apa dia pengenalan ilmu tauhid ini sebenarnya? Yang sebenarnya sebelum ni kita dengar je lah. Dan yang paling penting sekali dalam ilmu tauhid ini, apabila seseorang itu telah mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, sama dia faham ataupun tak faham ilmu tauhid itu, dia dah masuk Islam. Ini yang berlaku zaman Rasulullah. Sudah peperangan berlaku dan Islam nakluki kota Mekah dan berduyun-duyun orang masuk Islam. Sama ada dia beriman ataupun tak beriman, dia yakin ataupun tak yakin, dia diterima masuk Islam dengan mengucap dua kalimah syahadat. Sebab itu, kewajipan dia lah untuk mengetahui apakah dia ilmu tauhid dan apakah isi kandungan dua kalimah syahadah tersebut. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu itu maknanya aku naik saksi bahawa la ilaha illallah, tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah, dan aku naik saksi bahawa Nabi Muhammad itu Rasulullah. Apa yang terisi dalam tu? Itu yang kita nak kena tahu. Itu dikatakan ilmu tauhid. Ya. Itu yang pernah saya sebut, ya. Yang terisi dalam itu ialah 50 simpulan akidah. Iaitu 20 sifat wajib bagi Allah, 20 sifat wajib, sifat mustahil bagi Allah, dan 1 sifat harus, dan 41, ya. Kemudian 4 sifat wajib bagi Rasul, 4 sifat mustahil bagi Rasul, 8, 1 sifat harus, 9, 41 campur 9 dah 50 yang dipanggil simpulan akidah. Itu yang ada di dalam asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Jadi kita sebut asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, 50 dah ada dalam kepala kita. Ya, dah ada. Tapi kalau belum ada, kita kena mula daripada awal lagi lah. Itu yang dikatakan ma'rifatul ilmu tauhid, ma'rifatul ilmu tauhid, ma'rifah ilmu tauhid, mengenal ilmu tauhid dulu. Tak terus 50 dah. Tapi kita dah mengucap dua kalimah syahadat, kita dah salat 5 waktu, kita dah puasa bulan Ramadan, kita dah keluar zakat, semua kita dah buat. Tapi kita kena balik pada pangkal balik, iaitu mengenal ilmu tauhid. Kalau tak kenal ilmu tauhid ni, maknanya kita tak ada pegangan kita yang kuat. Terus berjalan ikut amalan ibadah kita. Bulan Ramadan kita puasa, bulan Ramadan pun kita mengeluarkan zakat fitrah, bulan haji kita pergi haji, tiap-tiap hari kita solat 5 waktu. Ya? Kita dah mengucap, tetapi kita tak kenal tauhid. Apa itu tauhid? Ya? Jadi ilmu tauhid ini, tuan-tuan dan puan-puan dirahmati Allah, ilmu yang menetapkan akidah agama Islam dari dan diambil dari dalil yang yakin. Ya? Itu ilmu yang menetapkan akidah agama Islam. Itu ilmu tauhid. Berzaman Nabi Adam dulu, semua rasul-rasul dan nabi-nabi diutuskan untuk menyampaikan ilmu tauhid ini, iaitu menetapkan akidah. Semua nabi sama, iaitu menyampaikan tauhid, mentauhidkan Allah. Tapi syariat berbeza. Tauhid sama. Ya, mengesakan Allah Subhanahu Wa Taala itu sama. Syariat lain-lain lah. Ya. Maksud syariat ni hukum hakam yang kita jalankan dalam agama itu berbeza-beza. Ya. Contohnya kalau zaman Nabi Musa, Nabi Isa, ya. Kaedah ataupun cara perkahwinan di zaman itu tak sama dengan
kaedah dan cara perkahwinan di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kaedah di dalam agama tauhid di dalam Taurat dan Injil dengan dalam Al-Quran berbeza. Di segi syariat, di segi tauhid ni sama. Jadi ilmu tauhid ini ialah ilmu yang menetapkan akidah agama Islam dan diambil dari dalil-dalil yang yakin. Bukan maknanya kita ambil begitu saja tauhid ni, tapi diambil daripada dalil-dalil yang yakin. Apa dia dalil-dalil yang yakin ni? Yaitu mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala yang disembah serta mengiktikadkan tunggalnya, ya, disertai dengan pengakuan dan penerimaan keunggulan zat sifat dari zat dan sifat dan af'alnya dan perbuatannya. Itu dalil-dalil yang mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca dalil itu, ya. Kita baca dalil itu tiap-tiap hari. Bila masa kita baca dalil itu? Contohnya kita baca ayat Quran. Bila kita lepas kita baca Fatihah, kita baca surah, ya. Di antara surah yang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala ialah surah Al-Ikhlas. Jadi kita baca surah Al-Ikhlas itu kita baca apa? Surah yang mentauhidkan Allah. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Katakanlah olehmu wahai Muhammad, Allah itu Maha Esa. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah lah tempat kita meminta. Lam yalid wa lam yulad, Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tak ada sesuatu pun yang boleh diserupakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh disamakan dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu tauhid. Ya. Sama juga dengan qul a'udzu birabbin nas. Sama juga dengan qul a'udzu birabbil falaq. Sama juga dengan apa tu, ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Itu semua surah-surah tauhid. Itulah dalil. Tapi selama kini kita tak tahu itu dalil. Tapi bila kita baca Quran, sebenarnya kita baca dalil tentang mentauhidkan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita baca selalu. Kita baca aja, tapi kita tak mau faham bahawa itu adalah dalil mentauhidkan Allah. Bila kita baca dari Quran itu dan kita tahu dia itu adalah dalil mentauhidkan Allah, maka semakin hari kita semakin mantap, ya, tentang keimanan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ilmu tauhid ni banyak nama dia, tuan-tuan. Okay. Kalau jumpalah buku-buku yang ditulis oleh orang Arab ke orang Melayu ke orang yang orientalis ke ditulis, ya. Antara nama-nama ilmu tauhid ni ialah ilmu kalam. Ilmu kalam juga ilmu tauhid. Ataupun ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin pun juga adalah ilmu tauhid. Dan juga ilmu sifat. Sifat-sifat Allah juga adalah dikatakan ilmu tauhid. Dan ilmu aqaidul iman. Ilmu yang berkaitan dengan simpulan iman. Aqaid ni simpulan. Okay? Kesimpulnya iman tu. Ataupun aqaid ni ikatan iman. Ya? Jadi banyak nama. Ilmu tauhid satu, ilmu kalam satu, ilmu usuluddin satu, ilmu sifat satu, dan ilmu aqaidul iman. Ya. Jadi ada 5 nama. Tauhid ni ada 5 nama. Jadi kalau kita nak memperluaskan lagi ilmu tauhid, kita mempelajari ilmu tauhid ni, kita carilah kitab-kitab yang menulis tentang tauhid ini dalam kitab-kitab yang lain. Dalam nama yang tak sama, tetapi isinya adalah lebih kurang je, ataupun mungkin lebih luas lagi lah, ya, dan lebih mantap lagi. Itu satu. Ini dikatakan pengenalan ilmu tauhid. Kita baru kenal nama baru. Belum masuk lagi jauh ke dalam. Kalau kita masuk jauh ke dalam ni kitab ni, ya, memanglah banyak perbahasan dia, ya. Kemudian kelebihan mempelajari ilmu tauhid. Apa kelebihan kita belajar ilmu tauhid? Setiap ilmu yang kita belajar dalam agama kita ada kelebihan dia. Kalau ilmu tajwid, kelebihan dia apa? Kita tahu bagaimana nak membaca Quran dengan cara yang betul, ya.
Apa sebab kita belajar ilmu tajwid itu kita tahu macam mana nak baca Quran dengan betul. Sebab Nabi SAW bila baca Quran, dia belajar dengan talaqi dengan siapa? Dengan malaikat Jibril. Ya. Talaqi dengan malaikat Jibril, dan selepas itu barulah sahabat-sahabat bertalaqi dengan Rasulullah SAW. Dan kita belajar itu berdasarkan apa yang sahabat belajar kepada Rasulullah. Barulah betul bacaan kita. Tak boleh mengikut-ikut dia baca Quran. Sebab itu sebelum kita baca Quran, kita tahu dulu ya, huruf-huruf Al-Quran itu dan makhraj-makhraj dia dan hukum tajwid dia. Baru kita baca Quran dengan betul. Begitu juga ilmu-ilmu yang lain. Ilmu fiqh. Kenapa kita belajar ilmu fiqh? Kenapa tuan-tuan belajar ilmu fiqh? Kita nak tahu hukum hakam yang ada di dalam syariat Islam ni. Apa dia hukum hakam yang ada dalam syariat Islam ni? Kita ada 5. Wajib, sunat, harus, haram, makruh ataupun halal, haram. Ini kita nak tahu hukum-hukum hakam ni. Di mana kita nak ambil hukum hakam ni? Dalam ilmu fiqh. Ilmu fiqh tu ambil daripada dalil mana? Dalil Al-Quran dan dalil Al-Hadis. Barulah datang ilmu fiqh. Jadi orang-orang yang mahir dalam ilmu fiqh ini, dia dipanggil faqihun. Itu orang-orang yang mahir dalam ilmu fiqh. Bukan maknanya kita boleh buat macam tu je dengan segala amal ibadah kita. Mesti ada dalil, mesti ada guru yang mengajar tentang dalil-dalil tersebut. Dan kita mesti tahu hukum hakam dia. Boleh ataupun tak boleh. Yang paling senang sekali yang jadi amalan kita setiap hari, contohlah yang paling senang. Ya. Kadang-kadang kita tak ambil peduli ya, tuan-tuan. Contohnya sembelih ayam. Boleh tak kita lihat orang sembelih ayam? Dan boleh tahu dia ni sembelih dengan betul ataupun sembelih dengan tak betul. Putus tak marih dia dua-dua ni, dia tak lihat apa ni marih dia tempat laluan darah dia ni, hukum dia putus ataupun tidak. Ya. Yang kita pentingkan apa dia masa sembelihan ayam tu. Kita nak tahu apa dia baca. Dia baca bismillah ke tidak? Tak. Kita kena tahu syarat-syarat dia. Ya. Pisau mestilah tajam. Ya. Kemudian putus kedua-dua marih dia, ya, akum dia, ngalir darah dan dia mati dengan sembelihan tersebut. Bukan dia mati dengan boleh sikit campak dalam tong, berhimpit-himpit dengan ayam lain, dia pun mati kerana berhimpit, bukan mati kerana sembelih. Ini kadang-kadang kita jadi masalah. Ya? Kita makan benda tu. Hari-hari kita makan, tapi pasti ke kita ayam tu disembelih dengan betul? Kadang-kadang dia mati kerana berhimpit-himpit. Kena sembelih dengan pisau yang tajam. Kenapa pisau mesti tajam? Supaya kita jangan menzalimi haiwan tersebut. Itu tujuan dia. Cepat. Dan ayam itu pun sekejap telah pun mati dan boleh dimakan sebab sah di segi sembelihan dia. Tapi kena belajar. Belajar dalam ilmu apa? Dalam ilmu fiqh. Tentang kita nak semayang ni tuan-tuan, kita solat 5 waktu sehari semalam ni, kita kena belajar ilmu tauhid. Ya, mengenal ilmu tauhid tu dulu, ya. Dan kelebihan mempelajari ilmu tauhid ni, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah, ya, ia adalah semulia-mulia ilmu. Maknanya ilmu yang paling mulia sekali dalam agama Islam kita ni ialah ilmu tauhid. Sebab apa? Sebab apa? Sebab ilmu tauhid itu ilmu usuluddin. Ilmu usuluddin itu memang ada asal usul agama. Nabi Muhammad SAW 13 tahun di Mekah, 10 tahun di Madinah. Kenapa Nabi lebih lama tinggal di Mekah daripada tinggal di Madinah? Sebab mengajar ilmu tauhid. Ilmu mengesahkan Allah Subhanahu Wa Taala, mengajar sekalimat syahadah, memantapkan keimanan setiap orang Islam yang masuk Islam tu, sehingga mereka tidak berganjak daripada akidah. Sebab itu bila kita cerita tentang Bilal bin Rabah, kenapa Bilal bin Rabah tu walaupun diseksa bagi rupa zaman Rasulullah SAW,
diheret dengan kuda, dengan unta di tengah-tengah padang pasir. Tetapi dia tetap menyebutkan Allahu Ahad, Allahu Ahad, 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 Ahad. Dia tak keluar daripada agama Islam. Dia tak kembali kepada menyembah berhala. Okay? Itu bila dia Rabah tu ditebus oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq kerana kekuatan iman dia. Dia tak keluar. Terus dia beragama Islam dan terus dia berada dan berpindah ke Madinah, terus menjadi muazzin. Nama dia Bilal, tapi tugas dia muazzin. Orang sini tugas dia muazzin, tapi orang sini tugasnya apa ni? Tugasnya dia muazzin, tapi orang panggil dia Bilal. Ya tak? Itu silapan kita. Bilal tu ialah muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila Rasulullah wafat, dia pun menghilangkan diri. Kat mana dia menghilangkan diri? Kat sekarang lah yang ada sekarang ni. Kat Syam. Sama ada Syam ni sama ada di Syria ataupun di Palestin ataupun di negeri-negeri sebelah utara Madinah sana. Dia lari ke sana sebab dia sangat rapat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap kali Rasulullah nak mendirikan solat, Rasulullah akan panggil dulu Bilal bin Rabah. Ya Bilal, arihna ya Bilal. Apa makna arihna? Bukan pergi ajak kedai kopi. Arihna tu, mari kita berehat wahai Bilal. Apa maksud mari berehat? Solat itu adalah rehat. Bukan solat itu menekan kita tak. Rehat tu membawa kita kerehatan. Artinya setelah sibuk kita bekerja kat dunia ni, sama ada kita bekerja apa pun di dunia ni, tapi masa rehat kita mesti kita adakan juga, iaitu dengan mendirikan solat. Okay? Dan solat itu adalah rehat. Arihna ya Bilal. Mari kita berehat wahai Bilal. Kita pernah ajak tak orang kita arihna? Dia ada. Dah kopi. Yalah tu. Arihna, mari kita berehat kat mana? Kedai kopi. Ya? Ataupun tempat-tempat yang kita dapat berbual, bincang dan sebagainya. Tapi arihna itu sebenarnya Rasulullah ajak Bilal mendirikan solat. Dan Bilal pun azan dan orang ramai pun datang ke masjid untuk mendirikan solat. Jadi ilmu tauhid ini ada ilmu yang paling mulia sekali berbanding dengan ilmu-ilmu yang lain. Kerana ilmu ini ialah ilmu yang paling utama sekali. Kerana ia berkaitan dengan iman, dengan zat Allah Subhanahu Wa Taala serta Rasul-Nya. Sebab apa dia paling utama? Sebab dia berkaitan dengan iman. Iman di dalam hati kita ni. Okay? Kalau berkaitan dengan duit ke, berkaitan dengan ekonomi ke, berkaitan dengan kebendaan ke, itu nombor 2. Tapi yang berkaitan dengan iman itu adalah nombor 1. Ilmu yang berkaitan dengan iman ni nombor 1. Sebab itu orang yang mati kerana mempertahankan agama seperti di Palestin sekarang ni, kerana menegakkan agama Allah, dia bukan yang mati-mati biasa, bukan. Dia adalah mati apa? Mati syahid. Apa makna mati syahid? Mati yang disaksikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan akan dimasukkan ke dalam syurga. Dan orang mati syahid ni tak perlu, tak perlu disolatkan, terus dikebumikan dengan darah-darah yang ada pada diri dia. Yang terbunuh tu dia terbunuh dan dia pun dikebumikan dengan darah. Sebab itu tuan-tuan dan puan, ada peristiwa-peristiwa di mana orang yang mati syahid ni bila kuburnya dibongkarkan, didapati darah ni masih mengalir, rambutnya masih tumbuh, jasadnya tidak terjejas. Ini orang mati syahid dan baunya masih harum. Bau yang harum. Kemana dia orang mati syahid itu sesuatu yang menyusahkan diri dia ataupun menyakitkan dan sebagainya. Tak, mati syahid ni bau darah dia pun harum. Dan bila dibongkar, bila berlaku peristiwa pembongkaran ataupun bila berlaku banjir di Uhud dulu, beberapa ratus tahun selepas Uhud tu telah dikebumikan para syuhada tersebut, bila terbongkar oleh banjir yang berlaku waktu itu,
Maka didapati jasad-jasad orang yang mati syahid itu masih utuh lagi, macam biasa baru-baru dia mati. Ini tauhid. Inilah orang yang beriman, orang yang belajar tauhid dulu. Kita kena belajar tauhid dulu supaya kita dapat kelebihan ilmu tauhid tersebut. Iaitu kalaulah kita mati memperjuangkan Islam, kita kenal Islam itu dulu. Dan kalau kita mati, maka kita pun dikatakan kerana berjuang menegakkan agama Allah itu adalah mati syahid. Dan peluang mati syahid itu masih terbuka lagi tuan-tuan dan puan pada hari ini. Okay? Ada orang yang dah pergi Palestin pun. Sebab apa nak mengejar mati syahid? Tapi lepas tak tahulah. Ya? Sebab nak sampai ke situ tu, banyak halangan dia. Halangan dari segi negara-negara yang nak dilalui. Ya? Dan lagi ni pun kita lihat, perjuangan sangat hebat. Ya? Walaupun sedikit tentera-tentera Islam, Brigade Al-Qassam tu tak ramai, tapi dia boleh lawan orang-orang Israel yang mempunyai peralatan yang sangat canggih zaman moden ni. Orang Israel pun sangat, bila masuk dia mengundur balik, masuk dia mengundur balik. Dan ada berita mengatakan bahawa ada tentera-tentera yang berjubah putih bila ditembak tak lun. Ya? Ada dikatakan makhluk-makhluk ataupun orang-orang yang berjubah putih masuk dia dalam peperangan tersebut. Beritalah, ya. Kita tak tengok, sebenarnya itu berita yang sampai kepada kita lah dengan harapan, ya. Sebab apa? Tiap-tiap orang Islam yang ada dalam dunia ni sentiasa mendoakan orang Palestin tersebut dan sentiasa, ya, membaca ayat-ayat Quran, sentiasa berdoa, mendoakan supaya musuh-musuh Islam itu ya dimusnahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ada berjuta-juta orang Islam yang ada kat dunia ni, takkan satu pun doa tu tak dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Makbul, mustajab doa tersebut. Sebab itu di antara kita-kita ramai-ramai ni, berjuta-juta umat Islam kat dunia ni, adalah doa-doa tu yang dimakbulkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, yang mustajab. Sebab itulah ada bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita kena sedar tuan-tuan, ya. Antara sebab kemenangan-kemenangan tentera Islam di zaman-zaman Rasulullah, zaman-zaman khalifah-khalifah dahulu, kerana tentera Islam adalah tentera-tentera yang beriman teguh kepada Allah Subhanahu Wa Taala, melakukan segala suruhan Allah, menjauhi segala larangan Allah. Jadi katakan orang-orang yang bertakwa. Tetapi kalau tentera Islam dengan tentera kafir ini sama ya jahat, tentera kafir minum arak, tentera Islam pun ada yang minum arak. Tentera kafir memang tak sembahyang lah, tentera Islam pun ada yang tak sembahyang. Itu belum tentu lagi dapat pertolongan Allah. Belum kuat lagi. Di kemenang itu, ciri-ciri dia ialah tentera Islam ni mestilah, ya, yang melaksanakan segala hukum Allah dan menjauhi segala larangan Allah. Tapi kalau sama ya kelakuan, tak ada beza ni antara tentera Islam dan tentera kafir. Ini yang selalu tentera Islam kalah. Contohnya dalam perang Uhud, tentera Islam kalah. Sebab apa? Ada timbul perasaan tamak di kalangan tentera Islam yang ada di bukit yang diperintahkan supaya memanah tentera kafir. Ada 50 orang. Tapi mereka tak patuh pada perintah Rasulullah SAW. Mereka pun turun ke medan perang, bukan nak pergi perang. Sebab tentera kafir dah lari waktu tu nak memungut harta-harta rampasan. Ini sifat tamak inilah yang menyebabkan tentera Islam kalah dalam peperangan Uhud dahulu. Jadi kalau sifat-sifat yang buruk ni ada dalam tentera Islam, maka tidak pasti tentera Islam ni akan boleh menang ataupun tidak. Okay? Jadi sekarang ni kita lihat bagaimana tentera Islam yang ada di Palestin tu berjuang menegakkan agama Allah ni dengan penuh ikhlas, dan mereka tidak ada sifat-sifat, ya, yang tamak yang boleh menghancurkan perjuangan mereka. Ya. Menurut hadis Nabi SAW, Inna Allah Ta'ala lam yaftari syai'an afdalu minat tauhid was salati walau kana syai'un afdalu minhu laftaradahu ala malaikatihi minhum raki'un wa minhum sajidan. Okay? Maksud dia, bahawasanya Allah SWT tidak memperdukan sesuatu yang terlebih afdal daripada mengesakannya. Allah tidak memperdukan sesuatu yang terlebih afdal.
Melainkan yang lebih afdal itulah mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Okay? Dan salat, mengesahkan Allah dan salat itulah yang lebih afdal. Okay? Adakah orang nak salat tapi dia tidak mengesahkan Allah? Tak. Dia mengesahkan Allah dahulu, barulah dia salat. Itu yang paling afdal dalam ilmu, ya, dalam amalan kita. Sekiranya ada sesuatu yang lebih afdal dari itu, pasti telah difardukan terhadap para malaikat. Jadi kalau ada yang lebih afdal daripada salat dan daripada apa? Daripada tauhid, daripada salat dan daripada tauhid, ada yang lebih afdal, tentulah Allah dah perintahkan malaikat buat dulu, bukan kita buat dulu. Okay? Kita buat dahulu kerana salat dan tauhid ini adalah lebih afdal. Sebab itu salat ini diambil ataupun diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj. Naik ke langit yang ketujuh, kemudian naik lagi ke Sidratul Muntaha dan menemui Allah Subhanahu wa taala dan menerima salat itu daripada Allah Subhanahu wa taala. Inilah tugas yang disampaikan kepada Rasulullah SAW supaya mewajibkan setiap orang yang beriman mendirikan salat, untuk melakukannya. Padahal sebahagian daripada malaikat-malaikat itu ada yang rukuk selama-lamanya dan ada yang sujud selama-lamanya. Padahal malaikat itu lebih lagi taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada yang kerja malaikat ni tuan-tuan dan puan di alam malakut. Mereka ada yang sujud saja, ada yang rukuk saja, itu malaikat. Mereka sentiasa melakukan ibadah pada Allah Subhanahu wa taala. Yang rukuk, yang sujud. Tetapi mereka tidak diberi ilmu yang mulia ni, iaitu ilmu tentang mengesahkan Allah dan ilmu yang mendirikan salat. Ilmu ini adalah afdal dan diberi pada manusia dahulu. Walaupun malaikat hari-hari sujud, hari-hari rukuk, tapi dia tak dapat ilmu yang paling afdal ni pada dia dahulu, pada manusia dahulu. Sebab itu di kalangan manusia ni Allah utuskan berapa ramai rasul-rasul dan nabi-nabi, 124,000 orang. Yang kita wajib tahu ialah 25 orang nabi-nabi dan rasul-rasul ni. Jadi jangan tuan-tuan tak tahu, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Musa pun keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Isa pun keturunan Nabi Ibrahim. Nabi Isa pun keturunan Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi bila Nabi Isa ni keturunan dia melahirkan ramai orang-orang yang dipanggil orang Israiliyun, orang Israel. Itu Nabi Isa. Nabi Ismail ni adalah keturunan yang melahirkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam daripada kalangan orang-orang Quraisy. Jadi kalau kita tengok daripada sejarahnya, seolah-olah peperangan yang berlaku sekarang di antara orang-orang Israel dengan orang-orang Palestin ni macam perang adik-beradik. Daripada dua keturunan yang sama. Keturunan Nabi Ibrahim, kemudian yang ni Ishak, yang ni Ismail. Perang adik-beradik. Sebenarnya perang adik-beradik ni lebih dahsyat lagi daripada perang dengan orang lain. Adik-beradik, perang. Itu tuan-tuan. Kadang rebut kotor bersakor, rebut kotor. Kalau kita rebut kotor orang lain, tak. Kita rebut kotor menggaduh adik-beradik. Tak suai pun adik-beradik. Tapi kita diwajibkan bersilaturahim adik-beradik. Tapi bersilaturahim ni selalu putus. Dan putus ni membawa peperangan. Membawa pergaduhan. Nah, ini kita lihat bagaimana Palestin dan Israel ni bergaduh adik-beradik sebenarnya. Merebutkan apa? Merebutkan tanah Palestin tu. Gaza tu. Gaza tu sikit je sebelah jalur sebelah kiri. Sebelah kanan tu west, barat. Sebelah barat. Tebing barat. Yang ni Gaza. Yang tengah-tengah ni Israel. Sekarang ni bergaduh ni. Yang utara tu Lebanon. Bergaduh. Bergaduh apa? Adik-beradik. Jadi ramai yang mati. Siapa yang mati? Keturunan daripada Nabi Ibrahim, Nabi Ishak dan Nabi Ismail ni ramai yang mati. Tetapi berbeza di segi akidah dia. Sebab akidah Islam adalah mentauhidkan Allah yang tak bertukar.
yang tak diubah. Al-Quran tu wahyu Allah tak berubah. Tapi kitab Taurat, kitab Injil dah diubah. Dan mereka tidak lagi menganuti agama yang sebenarnya. Baliknya agama yang telah diubah-ubah. Akhirnya peperangan berlaku antara orang Israel yang telah pun sesat daripada agamanya, dipanggil Nasrani yang sesat, Yahudi yang sesat ni, memerangi orang Islam yang benar di dalam agama dia. Ini yang sebenarnya kita nak berjuang. Kita memperjuangkan sesuatu yang benar. Dan sebab itu bila kita mati dalam medan perjuangan tersebut, maka kita dapatlah mati syahid. Ilmu tauhid ini menjadi asal bagi segala ilmu lain yang wajib diketahui. Maudhu'nya ialah zat Allah Subhanahu wa taala. Maudhu'nya ilmu tauhid ni, apa maudhu'nya? Tajuknya ialah Allah Subhanahu wa taala. Zat Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita belajar ilmu tauhid bukan mempelajari tentang zat Allah. Kita mempelajari tentang sifat Allah. Kalau kita belajar dengan zat Allah, tentulah kita melukiskan gambar Allah. Tiap-tiap masjid ada gambar. Ya tak? Sebab itu yang dahulu Masjid Haram tu ada berapa patung? 360 patung berhala. Sebab mereka menggambarkan Tuhan itu ya, dalam bentuk-bentuk jasad, dalam bentuk-bentuk makhluk. Tapi kita belajar ilmu tauhid bukan nak belajar makhluk. Bukan nak belajar jasad dia. Bukan nak belajar zat dia. Berapa tinggi Allah, berapa kaki tinggi ni, berapa besar badan dia, berapa berat. Nak ukur pula baju dia, pakaian dia, tak. Kita bukan belajar ilmu tauhid macam itu, tuan-tuan. Ya? InsyaAllah kita akan belajar ilmu tauhid ni. Mungkin berulang-ulang lah lepas saya mengajar ni besok. Ustaz Zahrudin belum mengajar. Ini arahan daripada Jabatan Agama. Ya? Bila diarah kita ikutlah dulu. Sebab mungkin ada kajian menunjukkan bahawa ramai orang yang tak faham tauhid tapi sembahyang. Ramai orang yang tak faham tauhid tapi berpuasa. Ramai orang tak faham tauhid pergi haji. Lepas tu selalu pergi Mekah tu selesai pintu nak masuk. Ya tak? Bila Masjid Haram masuk pintu ni, keluar atas mana pintu. Dia tak jumpa. Ya? Sebab tak faham tauhid. Ini tuan-tuan dan puan, insya-Allah. Mudah-mudahan ya, kita dapat memahami ilmu tauhid ni dengan sebaik-baik mungkin, sebab ada 2 orang guru yang mengajar. 3 setengah Ustaz Izuli pun mengajar, tapi dia mengajar kita lain. Risalah tauhid. Ya? Jadi besok masjid apa? Batu 17 ni semua ulama-ulama tauhid yang tersyukur lah. Dia akan lahir daripada masjid Batu 17 Cembung ni, insya-Allah. Itu tuan-tuan dan puan, Allah SWT berkati kehidupan kita dengan tauhid ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma zidna ya rabbi fa'man nabiyyin hifdzal mursalin walham malaikatil muqarrabin fi amrin ya arhamar rahimin. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.